kita akan lihat Forex Factory. So Forex Factory ni pada yang selalu follow kita, insyaAllah tahulah kenapa pentingnya Forex Factory ni. Dia kita akan mengenai keadaan fundamental untuk pasaran kewangan. Kenapa dia dan news yang mempengaruhi kita punya pergerakan. Jadi setakat ni kita dapat lihat untuk major pair yang ada USD dan juga GJ. Dorongan scanner ni pergerakan boleh kata sideways, tapi kita dapat lihat USD agak lemah. Untuk Euro USD pergerakan dia adalah 0.15%, GU dia naik sebanyak 0.15%, sama kuat. UJ dia turun negatif 0.1 menunjukkan market sideways. USD CHF pula dia punya gerakan dia adalah bearish negatif 0.24%, dengan kita dapat lihat ada satu breakout kalau ikutkan dia punya last 6 hour punya chart ni. Untuk UCAP juga ada berlaku breakout sell untuk 0. iaitu dengan bacaan semasa negatif 0.44%. Mungkin minyak tengah strong lagi pada ketika ini. Untuk AUD USD dan Kiwi dollar, market pasaran sedang bullish lah. Jadi pada hari ini ramai trader yang beli currency AUD USD dan juga New Zealand dollar. Gerakan terkini 0.71 dolar, 0.71% untuk Australian dollar, dan untuk Kiwi dollar 0.74%. Memang kuat pergerakan dua-dua currency ni. Memang malam ni trending lah. Jadi saya tak mungkin kita boleh fokus pada USD dan juga USD. Sebenarnya pada GBP JPY pergerakan market adalah sideways dengan pergerakan 0.13%. Okey, untuk news minggu ini tak banyak news, tapi semalam ada satu big impact news yang menyebabkan market terkejut dengan bacaan CPI 0% mengucup berbanding bulan lepas, iaitu 1.3%. Dijangka adalah 0.2%, lagi teruk pada jangkaan. Jadi USD memang lemah pada semalam. Pasal gold tak banyak efek sangat, dia sampai ke 1800 tu dia mengucup je, tapi untuk currency memang USD kena kita Okay, cost CPI pun sama mengucup 0.3% banding dengan bulan lepas 0.7%. Fokus 0.5%. Okay, hari ini 11 Ogos hari Khamis, Bank Jepun cuti. 8 malam, 8.30 malam tadi untuk USD trader. PPI, berita untuk PPI juga dapat untuk USD, dan bacaan USD sangat lemah, negatif 0.5%. Banding dengan bulan lepas 1.1%. Fokus adalah 0.2%, lagi teruk pada fokus. Jadi USD akan kembali melemah. Dan ada juga dua major impact news seperti core PPI dan juga unemployment claim. Unemployment claim berkurang mungkin sebab dia kuat, dia agak serius, tapi kalau big impact news adalah PPI dia lah pada hari ini. Esok pada GBP trader berhati-hati pada pukul 2 petang GDP akan keluar dan dijangka GBP akan lemah dengan fokus negatif 1.2% mengucup. GDP yang mengucup dengan banding dengan bulan lepas iaitu 0.5%. Okay, USD trader malam esok pukul 10 malam ada UOM consumer sentiment. Bacaan dijangka positif. Okay, kalau bacaan positif, adakah dia akan beri impact yang besar pada USD? Sama-sama kita nantikan. Fokus 52.5 berbanding dengan previous iaitu 51.5 bulan lepas. Naiklah sikit 1 point, 1.0 point. Okey, seterusnya saya pass ke CFO F. Boleh F? Boleh. Untuk currency strength mid. Okey, terima kasih banyak CFO F untuk Forex Factory. So saya akan buat untuk currency strength. Sebelum tu saya akan share screen dulu tuan-tuan. Okey. Alright, okey. Okay, Sifat, clear Sifat Kuala. Okey, kuala. Baik, okey. Untuk yang pertama kali join, okey, currency strength meter ni tuan-tuan boleh lihat juga dekat website ni lah, iaitu finviz.com/forex.ashx lah. Okey, dekat Finviz ni tuan-tuan boleh dapatkan, kita buka Finviz ni, dia punya bahagian utama dia
Tuan-tuan tengok dia ada forex, kripto. Tuan-tuan kalau trade kripto, tuan-tuan tekanlah kripto. Kalau tuan-tuan trade forex, okay, currency ni tekanlah currency, okay? Alright. So dekat sini kita boleh lihat, tuan-tuan tengok kat bawah ni dia menunjukkan one day relative performance. Maknanya untuk kekuatan dia, untuk hari ni kekuatan dia yang mana lebih kuat. Paling kuat. Kalau kita lihat dekat sini semuanya kuat kalau tuan-tuan perasan sebab tengok langsung yang merah Okey, tetapi yang paling kuat tu mana? Yang paling kuat NZD lah. Dan AUD dia akan ikut NZD. NZD akan ikut AUD. Selalu saya bagi tahu So NZD terkuat diikuti oleh AUD, diikuti oleh Euro, okey, CHF, JPY, CAD, GBP dan USD. Kalau kita lihat dekat sini semua kuat dan terpaling lemah di antara kuat ni adalah USD lah masa sekarang ni, okey? Alright, menarik Jadi tuan-tuan boleh tengok Euro USD kita tengok ada positif 0.51%, bermaksud Euro lebih kuat daripada USD, okey? Jadi keadaan dia lebih daripada 50% ni, bermaksud keadaan sekarang Euro USD mungkin tengah bullish kuat bullish, maknanya dia tengah dalam pergerakan menaik GU, okey, kita tengok dekat sini positif 0.28%, okey, memihak pada GU, tetapi tidaklah begitu strong untuk GU mungkin keadaan dia bullish tetapi tidak begitu strong, anytime boleh pull back balik. UJ kita tengok tuan-tuan, kekuatan memihak pada JPY sebanyak negatif 0.32%, juga tidak terlalu kuat bearish dia tu. Okey, sebab tak sampai pun negatif 50%, okey. Minyak kita ada positif 1.00%, sangatlah biasa tuan-tuan untuk minyak ni, pergerakan yang laju positif 1 ni sangatlah slow sangatlah slow. Okey, so kita tak nak kata kat minyak mungkin dalam keadaan consolidate juga. UCAT dan kita ada negatif 0.27% kekuatan minyak pada CAD, tetapi tidaklah begitu strong macam saya bagi tahu tadi. USHF, kekuatan minyak pada CHF, kekuatan minyak pada CHF, okey, banyak negatif 0.40%, tetapi tidaklah begitu kuat. Sebab apa? Tak sampai 0.50, tapi boleh consider. Okey, untuk AUD USD, kekuatan memihak kepada AUD sangat kuat, sebanyak positif 0.1%. Keadaan sekarang mungkin candle berada dalam keadaan bullish sebab apa? AUD sangat kuat. Okey, gold kita tengok negatif 0.10%, confirm consolidate. NZD USD positif 0.80%. Ya, sangat kuat dan bullish dia. So NZD sangat kuat sekarang dengan AUD Euro GBP positif 0.34%, kekuatan minyak pada euro, tetapi tidaklah strong mana pun. GJ pun tidaklah strong, adalah consolidate. Dan Bitcoin adalah mungkinlah kena consolidate juga, sebab positif 1.41% ni adalah biasa untuk Bitcoin dengan minyak sebab pergerakan dia orang sangat-sangat kuat, sangat-sangat laju. Alright, so saya pass dekat sahabat saya balik, insya-Allah, untuk pair seterusnya. Boleh pair Boleh juga, boleh. Alright, sekejap saya stop sharing dulu. Okay. Seterusnya kita akan lihat terus masuk gold Kita akan skip mula minggu ni. Kita akan skip indeks dolar. Kita akan terus masuk gold kerana masa tak mengizinkan kita merapu lebih jauh. Okay, untuk gold, tuan-tuan, gold dia sampai, kita tak tengok di H4 lah. Jadi kita tak ada tengok kan. So di H4 kita sudah sampai di area, area yang boleh kata sangat kritikal lah untuk gold. Kerana area ni merupakan area previous support. Okay, 1794 hingga 1809 merupakan area previous support. Kalau tuan-tuan perasan, semalam ada satu candle dia cuba untuk break area previous support kita. Ini sebanyak area kita marking itu maksimum 1809. Tapi dia sampai ke 1807.8, 107.8. Dia sampai situ, dia terkejut dan tapi tuan-tuan jangan risau, dia masih lagi uptrend. Kalau tuan-tuan pasal kita ada satu mapping ni di H4 ni, dia punya pergerakan dia corong ke atas untuk gold. So corong ke atas ni menunjukkan gold dia tengah cari setup sell, cuma dia tak jumpa lagi sell. Okey, untuk rule dia, selagi mana dia test kita punya trend line ni ada candle buy, tuan-tuan boleh stand buy.
kalau tuan-tuan pasang di H4 tadi ada lepas clock candle buy dekat trendline ni, H4 seterusnya tuan-tuan boleh buy. Okey, dan bila dia buy kat sini pak dia naik lah dalam berapa pip juga naik Sini TP tak jauh. Dalam 85 pip. TP tak jauh. Kerana apa? Kerana dia sudah sampai di area swap zone. Kat sini anytime boleh berlaku reversal. Kalau dia berlaku reversal, dia akan jadi sell. Jadi untuk high risk entry, tuan-tuan boleh layer sell lah dekat area hijau ni, area kawasan swap zone, previous support. Okay, dia akan jadi resistant. Ni pun tengah buat resistant ni. Cuma dia masih belum break structure corong kat atas ni. Kalau dia break structure dengan candle breakout sell pada trendline ni, kita boleh dapat jangka lah, pergerakan ni akan sudah jadi ready untuk jadi bearish. Dengan pergerakan dia akan retrace balik area atas ni. Kat sini kita boleh entry balik dengan lebih selamat. InsyaAllah dia akan minimum dia akan test kawasan support yang terdekat di H4 ni, iaitu di 1755 hingga 1760 di H4. Okey, itu bacaan kita. Kita jangka dia akan buat reversal kat sini, tapi pattern dia masih belum jelas di time frame H4. So di time frame H1, adakah ini pembentukan head and shoulder? Dia soalan dia. So kerana dia berlaku betul-betul di area swap zone, okay, dia naik, dan ini dalam pasal ni adalah higher high. Kat sini dia punya high maksimum lah. Lepas tu kat sini dia buat candle sell pula. Ini high risk entry lah kalau tuan-tuan nak sell. Tapi kalau tuan-tuan nak selamat, ada trend line lah. Neckline yang kita tanda di H1 ni. So kat sini neckline area neckline. Biasanya area neckline dia akan berlaku breakout kalau head and shoulder pattern terbentuk. Kat sini baru kita akan entry sell dengan lebih selamat. Okay. Dia akan balik macam tu dan dia akan retest ke area support. Okay, area support. Ni time frame H1 ni setup lah. Okay, yang projection buy dia sudah sampai. Tapi sekarang kita mungkin head and shoulder. Kalau head and shoulder, dia kena breakout sell. Pastikan dia breakout di bawah kawasan support ni dulu. Tuan-tuan boleh tanda mapping di HMT4 ataupun di trading view tuan-tuan. Untuk gold, area sini. Area ni penting lah. Kita kena tunggu dia breakout dulu. Kalau tuan-tuan masuk, tergesa-gesa masuk instant sell, margin besar ataupun modal account besar, tak ada masalah. Boleh tahan floating. Kalau tiba-tiba dia naik sampai 1705 nak cari previous high kat sini kan. 1802 dia naik price sini untuk cari buy kat sini pula, cari sell kat sini dia naik, boleh tahan floating, tak ada masalah. Tapi untuk lebih selamat, tuan-tuan kena pastikan dah berlaku breakout sell, entry lah, layer lah puas, insyaAllah dia akan turun sampai ke 1760 dengan pembentukan head and shoulder. Okey, lagi satu petanda nak turun, ini adalah previous high, kat sini dia akan patah balik Okey, kat sini untuk head and shoulder ni, kiranya dia berlaku breakout sell dekat trendline ni, dia akan masuk balik. Yang maksimum dia boleh retrace adalah kat sini. So kalau tuan-tuan entry sell lepas berlaku breakout ni, automatik yang tuan-tuan kena ingat stop loss tuan-tuan di atas ni. Kadang-kadang gold ni dia suka buat shadow, kadang-kadang sampai kat atas ni pun dia sampai. Okay. Sebab tu kalau account kecil, kita tak galakkan lah tuan-tuan untuk trade gold, kerana dia punya pergerakan dia ni sangat beratan. InsyaAllah lagi satu, kalau peluang untuk re-entry yang terbaik, tuan-tuan dapat trendline, support trendline yang kita tanda ni. Kita tanda trendline ni bukan saja, bukan nak bagi nampak cantik, bukan nak bagi nampak macam apa, nak bagi simple astronot. Gelak dia. Penting orang tahu. Bukan nak bagi simple astronot kita tanda trendline ni. Ni ada tujuan dia. Kita nak tunggu dia buat reject ataupun breakout. Kalau dia clock buy, kita boleh ambil risiko buy dengan stop loss yang nipis. Kerana berlaku sell rejection buy kat situ lah, ada clock candle buy, kita boleh buy, stop loss kita memang sangat kecil. Tapi kalau dia berlaku breakout sell, kena stop loss, kita start sell pula. Start sell dia, kita kena pastikan dia price tu dia sampai balik ke trendline ni. Sampai ke trendline kita entry dengan stop loss yang nipis juga. Okay, insyaAllah dia boleh akan ikut price action kita lah, dia mapping. Okay. Kerana dia berlaku dekat breakout dekat area neckline, kita boleh entry sell dalam 237 pip ataupun maksimum 28 pip, 280 pip.
Tapi kalau dia retrace kat atas ni, high risk sikit lah. Dalam untuk 1794. Kat sini ada satu gizon cell. Kalau dia retrace sampai kat sini, mungkin dia dapat dalam 330 minimum. Maksimum 400 pip. Okay. Bukan 400 pip floating, 400 pip profit. Okay, ini setup di H1. Kalau kita dah nampak pattern cantik, candle H4, H1 masih belum close kan. Kalau dia candle sell, ada kemungkinan lah untuk dia retrace ke kawasan support yang terdekat ni dulu. Dia tak berlaku breakout lagi. Kalau tuan-tuan sell kat sini, TP tuan-tuan kat sini saja. Kat sini mungkin dia boleh pantul balik untuk cari buy. Ini nasihat saya lah untuk gold trader. Okay, high risk setup. Sampai kat sini, dan kalau dia betul-betul breakout sell lah, di time frame H4 pun solid breakout sell trendline ni, insya-Allah tuan-tuan, kita carilah setup sell, layer kau. Alright, tak perlu guna indikator apa, kita nak chart je. Alright, ni gue harap semua faham lah setting dia. Okay, untuk di time frame M30, kat sini ada satu previous, ada high. M30 pula dia sedang reject lah di kawasan neckline ni. Ada kemungkinan ini pattern head and shoulder. Tapi dia kena pastikan breakout neckline ni dulu. Untuk confirmation dia nak turun. Jangan kita boleh turun lah. Sebab rejection di time frame daily adalah di kawasan SWOT zone. Kawasan zone di daily, dan ini boleh dikatakan solid setup lah pada sell trader. Okay, M15 ada time frame kat sini ada double top lah M15. Okay, double top. Ini untuk M15 punya setup lah. Kalau dia mampu close 5 minit dengan sell, sini ada kawasan support ya. Okay, kawasan support ni kalau dia mampu breakout candle sell atau boleh instant sell lah. TP kita di 1785 lah kat sini. Area previous support di M15. Scalping kita boleh sell, InsyaAllah. Kerana ini setup double top. Okay, double top kat sini. Okay, dan big picture dia di M30 H1 adalah head and shoulder. Boleh kan? Mantap. Okay, seterusnya saya cover satu lagi pair boleh? Boleh, silakan. Seterusnya, alright, kita tengok dulu apa yang akan terjadi insyaAllah. Okay, setup saya ni banyak yang sideways sekarang ni. MGJ ni saya ingat jadi sell, masuk balik boleh buy. Dia tak boleh test, tak suka tengok. Nak yang tadi kata pesa ni. So, untuk oil minyak. Tuan-tuan minyak, penggemar minyak. Penggemar minyak kena faham kenapa ada kenaikan ni, dan adakah dia berpeluang untuk naik lebih jauh. Okay, di H4 kita buat top down analysis lah, bermula dari H4. Okay, untuk minyak kita padam semua lukisan, kita buat balik. Kita boleh tanda trend line. Kita tandakan kat kawasan yang banyak-banyak sangat bersentuh. Nampak topi giri lah. Nampak saja. Okay, kalau tunjukkan trend line ni dah tak valid lah. Okay, dia berlaku breakout ni, kita jangan combine kat sini, tapi dia berlaku breakout masuk balik Seterusnya ada sini satu lagi trend line. Trend line ni kita back lah. So trend line ni adalah sandaran kita. Okay, di time frame H4 tuan-tuan dapat lihat kat sini adalah merupakan satu area yang mana candle H4 nya berlaku doji. Candle doji, tuan-tuan nampak candle doji. Candle ni memang powerful pattern. Tapi powerful ni dia kena confirm. Time frame H4 lagi 3 jam. Kalau dia buat sell candle, insya-Allah dia boleh turun lebih jauh. Kalau dia buat buy candle, tuan-tuan standby. Okay, kenapa dia buat candle doji ni? Di candle doji ni tuan-tuan akan tengok dekat yang terdekat ni ada sebelum candle engulfing sell yang terjadi, ada satu area yang mana kat sini ada merupakan satu kawasan supply. Okay, apabila price masuk ke dalam supply area, candle body ke body, candle buy, candle kapit, tuan-tuan nampak candle kapit, lepas tu engulfing sell. Ini memang cantik setup sell. Jadi dia akan turun lagi lah untuk minyak. Dan candle
apabila dia turun minyak ni, kita boleh buat prediction menggunakan trend line ataupun support resistance. Jadi lebih cantik kalau kita guna support resistance lah. Supportnya di bawah ni, kenapa kita tak pakai trend line? Sebab support kat bawah ni kita tak nampak jelas dia nak pergi mana. Okay, dekat support ni dia akan buat macam tu lah. Okay, untuk resistance, gerakan dia macam ni. Gerakan dia sedang mencapai, menunjukkan volatile. Jadi apabila dia buat pergerakan macam ni, so untuk analisa dia adalah kita angkakan price reject di kawasan personal supply ni, dan juga dia punya rejection ni adalah disebabkan oleh touch kita punya trend line. Dua trend line tak terlalu cantik, tapi dia punya pemahaman dia adalah dia buat cerobong ke atas. Jadi kalau pattern cerobong ni menandakan price sedang volatile. Dia volatile maksudnya dia sampai bawah ni dia boleh naik balik. Jadi untuk candle sell H4 ni, kita perhatikan di H4 ni ada berlaku candle sell dulu, baru kita boleh cari entry sell pada setup dan frame seterusnya. So di H1 kita nampak kan dia punya berlaku rejection di kawasan atas ni. Jadi ini kawasan kita boleh layer sell di kawasan kat sini. Dan untuk re-entry, tuan-tuan kena tunggu dia buat pattern apa yang terbentuk. Pattern yang kita tunggu head and shoulder lah, macam biasa, naik, buy, dan dia buat head and shoulder macam tu, kita akan entry sell. Head and shoulder, tuan-tuan boleh tengok ni kawasan support dia akan jadi. Nanti dia akan turun ni kat sini, tuan-tuan boleh TP untuk H1. Macam gold kan, dia turun kat sini, dia kita TP dulu, kita pastikan dia naik dan dia tak buat break, dia tak close di atas head. Kalau dia keluar atas head, cantik lah masuk setup. Dia akan turun, dia akan naik lebih jauh. Tapi kalau dia reject area support ni, dia akan turun untuk cari kawasan support ataupun lebih jauh ni dekat cantik ni, dekat kawasan sini ya. So area shoulder ni setup ni kita kena tunggu confirmation lebih jauh lah, lama tunggu lagi. Jadi traffic M30 breakout adalah satu breakout sell kat sini. Kita boleh cari setup sell lah. Okey, kawasan previous support di M30 ataupun di F15 sudah sampai area yang kita boleh cari setup sell. So antara setup sell yang saya nampak sini, so, sekarang ni ada retrace dulu. Ni for confirmation sell. Mungkin dia boleh sampai ke area sini, kena kapit. So di kena kapit ni kita boleh buat re-entry ya, re-entry sell. Jadi di sini kita boleh letak sell limit. Kita boleh tepi di sini. Kawasan support. Kena kapit, stop loss kita dalam 722 pip. Stop TP kita dalam 60 pip. Okey, 3 ratio dia adalah 2.86 di sebelah 1. Sell limit kat sini. Kalau rasa money management tinggi, boleh letak jauh sikit lah. Tapi ni kita sebab setup ni memang low risk lah. Kita jangkakan dia naik candle kat situ, dia baru dia turun. Sebab dia lebih tinggi berpakai setup sell. Ni bukan instant sell lah, ini sell limit. Okay. Habis dah kak? Frame lebih kecil, kita nampak macam tu dia punya pattern bacaan dia. Boleh ya tuan-tuan untuk minyak. Jadi kalau tuan-tuan saya setuju tadi, tuan-tuan boleh start sell limit lah. Okay, rejection, candle masih belum close, apa-apa pun boleh jadi ya. Jadi dia akan menjadi apa-apa lah, apa pun boleh jadi lah. Alright, sekarang saya akan pass ke CPF untuk analisa seterusnya, ke PGV. Okey, terima kasih banyak CPS. So kita akan share Topi screen mahal tu. Haha. Woi. Ni benda ni. Okey, kita akan buka trading view lah. Tunggu sekejap tuan-tuan. Kau dapat topi GV dari mana tu Malaysia tu? Allah Akbar, ada orang sponsor tu
Ada orang sponsor kan, dapat menang motor. Pasti menang motor. Alamak, aduh, kantoi. Adik. Okay, tuan-tuan. Alright, so dari segi apa yang kita lihat, okay, saya akan buat pair AUD, USD Alright. Okay, baik. Untuk pair AUD, USD, okay. Pair AUD, USD ni tuan-tuan, pair yang menarik kita nak trade sekarang lah. Okay, sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, okay, ni di daily lah, okay, kita tengok di daily. Apa yang boleh kita katakan di daily ni? Alright, kita buang dulu. Okay, di daily kita nak trade DH4 okay, kita tengok kat daily. Apa yang boleh kita katakan dekat daily adalah level ni dia sudah melebihi dekat sini. Point ni dia sudah melebihi level 100%. Okay, dia sudah break level 100%. Okay. So, keadaan memungkinkan bahawa dia akan cuba touch untuk untuk resistance yang berada di yang terhampir yang berada di atas. Alright, iaitu di area sini. Okey, nampak saya tandakan tu, saya bubuh warna kuning jugalah untuk tuan pasal. Okey, warna hijau Okey, ni di daily tuan-tuan. Ditambah pula dengan Fibonacci. Kita orang kata apa? Kita confirmkan dengan Fibo Alright, ni level 100%. Baik. Nampak tuan-tuan level 161 ni kalau kita tengok tu memang mantap lah. Memang mantap lah, maknanya area yang dia akan test. Okay, memang mantap. Kalau kita tengok level yang saya tandakan tu, resistance yang terhampir tu. Okey, jadi pergerakan dia insya-Allah tuan-tuan sebab dia membuat satu bullish yang besar dan break 100%. Pergerakan dia insya-Allah akan touch 161.8% insya-Allah. Okey, jadi kita convertkan kepada H4. Tukarkan kepada H4 yang ni kita buang. Tak nak ada gangguan. Kita kecilkan balik. Baik, okey. So tuan-tuan, dekat H4 ni kalau tuan-tuan boleh lihat, nampak dia sudah ada momentum, nampak ni sini area momentum Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan. Saya tandakan dulu. Momentum kenaikan yang strong. Iaitu dekat area sini. Okey, tuan-tuan lihat Baik, okey. Area sini ada momentum kenaikan yang sangat strong di mana area di atas ini yang kita tandakan dekat daily tadi. So kita tak boleh tanda dekat exact point tau. Kita kena tanda dekat dia punya area. Okay. Area 161.8 tadi, area sini. Besar sikit tuan-tuan Okay, iaitu area di sini. Merupakan area resistance yang sangat kukuh. Di mana untuk sekarang ni AUD USD, kalau tuan-tuan ada margin yang cantik, tuan-tuan buy lah. Tuan-tuan buy sebab apa? Dia sudah break level 100% dan insya-Allah pergerakan dia kita tak boleh kata confident kita, insya-Allah dia akan sampai. Dia akan sampai ke sini tuan-tuan. Ke level ni. Tapi dia masuk sini dulu. Dia akan patah balik sikit untuk dia nak main. Sikit pun tak apa. And then dia akan continue. Continue ke level ni. Okay, ke area 161.8 tu. Iaitu area yang saya plotkan warna hijau tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh buy. Sekarang tuan-tuan nak buy, tuan-tuan boleh buy. Sebab apa? Dia dah break level 100% dan candle tu close dengan bullish. Dan sekarang dia dah retrace semula dekat area resistance yang berlaku. Okey, faham maksud saya? Dia dah naik dan dia retrace semula dekat area resistance tu. Saya draw sekali supaya tuan-tuan nampak sama-sama. Cuba kita sama-sama nampak. Okey, nampak? Dekat sini tuan-tuan nampak? Okey, area sini. Area sini. Okey. Okey, tuan nampak Dia sudah break dari 100% dan dia sudah retrace. Okey, dia sudah retrace dan sekarang membuat kenaikan semula. Dan insya-Allah saya confident dia akan sampai ke 161.8%, iaitu kawasan yang berada di atas itu. So kalau tuan-tuan nak entry, boleh entry buy sekarang. Boleh entry buy.
Okey, untuk AUD USD tuan-tuan boleh entry buy. Okey. Next pair saya nak buat adalah pair NZD USD. Bila AUD USD kita confirm, maka AUD USD pun insya-Allah tuan-tuan nampak kita target dia naik 100, dia retrace tadi dan dia akan turun sampai 0, tetapi 50% juga area yang cantik dia retrace. Okey. Alright. So kita tak payah buang. Kita punya Fibo kita tarik ya. Maka tuan-tuan nampak tak area 161.8, kalau tuan-tuan scroll ke belakang untuk NZD USD, area yang sangat cantik iaitu area high volume area dan juga area resistant. Resistant yang sangat mantap. Nampak ni. Area resistant sini kawasan ni. Saya tunjukkan. Saya bulatkan area resistant yang sangat mantap dan sangat solid. Di area sini tuan-tuan. Nampak ni. Ini resistant yang mantap. Mantap dan lari-lari Okey, nampak sekejap saya besarkan sikit. Alamak, dia nak lari-lari. Okey lah. Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan faham area situ Okey, area situ adalah area resistance yang sangat-sangat kukuh, yang sangat-sangat valid. Jadi, untuk NZD USD, tuan-tuan juga boleh instant buy. Sebab apa? Sebab dia dah retrace. Okey. Dia dah retrace area sini. Dia dah retrace, nampak tak tuan-tuan, dia dah retrace kawasan ni, nampak ni, ni kawasan ni, kawasan puncak ni. Maka dia dah retrace area resistant, bukan support pun. Maka benda tu dah valid untuk dia melantun naik lagi, nampak area sini saya tarikkan. Alright, nampak tuan-tuan, area sinilah. Alright. Tak apa, dia berlari-lari. Okey, area situlah tuan-tuan. Alright. Maka keadaannya dia akan naik terus. Dia akan naik sampai ke level 161.8. Sama macam AUD tadi. Sama macam AUD. Siapa nak buy, boleh buy. Saya galakkan buy lah. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan sampai ke sinilah. Okay, so sinilah area TP tuan-tuan. Area TP tuan-tuan. Okay. Setup saya simple saja. Sebab tak perlu yang saya nak cakap lebih-lebih kan. Sebab benda ni tuan-tuan boleh nampak sendiri, pergerakannya memang menghala ke arah 161.8%. Okay. Alright, so supaya itu sajalah untuk perkongsian saya AUD USD dengan NZD USD. Tuan-tuan boleh buy. Boleh buy instant. Instant. Tuan, kalau supaya cakap instant tu instant lah. Jangan banyak melawan. Kalau saya buka video ni kamera, supaya akan cakap topi dah terbalik. Okey tuan-tuan. Terima kasih FF. Jadi kita akan ke currency yang seterusnya, NZD-JPY. So NZD-JPY ni merupakan satu setup yang saya berminat untuk kongsi. Kerana dia sudah sampai di satu area yang kita boleh dikatakan sebagai key level. So jadi JPY tuan-tuan boleh buka lagi trading view ataupun dia default. Tuan-tuan boleh scan sama-sama dengan saya. Okey, tuan-tuan boleh tandakan kawasan resistance yang terdekat setakat ni. So area-area ni adalah area resistance tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tanda kawasan support ya. Okey, di sini kawasan supportnya. So kita fokus pada dua area ini. Jadi cadangan saya adalah tuan-tuan tunggu lebih cantik akhirnya ada time frame lebih kecil, ada setup candle sell atau instant sell. Kita yang belakang kita padam, saya padam semua lah serabut. Jadi saya tandakan kat area sini. Kawasan resistance pernah jadi support support zone, cantik. Ni kawasan support dia pernah jadi resistance tapi tak berlaku sell. Tuan-tuan fokus pada area ni, tuan-tuan fokus pada area lebih kecil. H1 memang dia sudah sampai berlaku breakout tu tapi ini tuan-tuan nampak ada rejection kuat juga. Jangan main M30 rejection. M15 kalau dia keluar M15 kena sell, tuan-tuan boleh anti sell dan tuan-tuan boleh ambil TP kat bawah ni. Okay, kita target dia akan jadi sell kat situ lah. Kita boleh letak balik sell limit kat area-area ni. Tadi tuan boleh layer kalau tuan nak. Tapi kalau lebih lambat tuan dia buat bagi dia naik dulu, ada candle sell lah kat atas ni, baru tuan bagi
boleh masuk sel punya entry. So kita punya TP sama ada ikutlah tuan-tuan ambil kawasan support yang kita tanda di time frame H1 tadi ataupun tidak. Tuan-tuan satu lagi kat sini kan. Kat sini ada satu last candle cell yang terbentuk sebelum dia naik. Kat sini biasanya ada kena strong rejection yang kuat. Jadi kita akan TP kita sebelum candle ini jadi shadow ataupun di kawasan body. Kalau tuan-tuan trade menggunakan account yang dia punya spreadnya tinggi, tuan-tuan kena adjust lah ikut dia punya tuan-tuan punya spread tu. Kadang spread ni dia kacau. Atau boleh letak sell limit kat atas ni. Tidak kata instant sell limit. Stop loss kita di atas kotak yang kita tandakan ni. Stop loss kita dalam 20 pip. Okay, 20 pip, TP kita dalam 45 pip. Risk reward ratio kita adalah 2.1991. Cantik dah tuan-tuan. Okay, 45 pip TP kita. Okay, ni setup di H1 Okay. Setup di F15. Kalau tuan nampak setup sell, tuan boleh entry kat sini F15. Tapi kalau dia masuk balik dalam tu, tuan boleh sell limit, insyaAllah boleh buat ni TP kita kat situ. Okay, dari DPY kita trade jangkakannya adalah dia akan market sideways lah, kerana di H1 ni dia sedang trade di dalam kawasan yang sedang orang kata dia tengah sideways. Dan ini ada satu breakout buy, jadi dia boleh naik lebih jauh. Tapi ada juga kemungkinan rejection kat atas ni, strong rejection juga previous resistance area. Ada peluang lah untuk dia turun balik ke bawah ni dengan momentum sell. Okay, tuan-tuan jangan risau lah. Okay, boleh lah. Mantap sebenarnya, mantap. Okay, untuk UJ pula. UJ ni dia tengah market dia pening sikit. Kita nak tengok daily pun tak boleh predict. Tapi di time frame daily ni kita dapat lihat lah. Lepas dia buat rally, dia buat base dan dia drop. Okay, drop dia bagi saya dia belum sampai ke kawasan support. Jadi dia boleh turun lebih jauh kat sini lah, carrier risk ni. Okay, penurunan ni insyaAllah hari ni mungkin dia jadi bullish sikit. Tapi kalau tuan-tuan ada margin yang lebih jauh, insyaAllah dia boleh turun lebih jauh. Dan di H4 candle masih belum close, baki lagi 2 jam. Tuan-tuan perasan kat sini merupakan satu candle yang dikatakan candle kapit ataupun ada candle yang kuat. Alright, kat sini merupakan base, drop base dan drop. Ini bagi saya ada satu retracement di time frame lebih kecil. InsyaAllah kat sini dia akan buat resistance dan dia akan drop lebih jauh. Kerana kat sini kenapa insyaAllah saya rasa dia boleh turun lebih jauh, kerana kalau tuan-tuan lihat sebelah kiri, dekat belakang ni tidak ada sebarang candle cell yang terakhir. Ini adalah dia punya candle area base yang terdekat. So kawasan base yang terdekat ni kita dapat lihat pada 130.915. InsyaAllah minimum dia sampai situ. So ini kan tuan ada setup instant sell. Ini instant sell lah kita boleh kata UJ, kerana risk reward ratio dia sangat cantik lah kalau kita menggunakan Daphne H4 ni. Stop loss kita dalam kat sini kita ambil dalam 80 pip, TP kita dalam 170 pip. 170 pip. Jadi dapatlah risk reward ratio 2.1 ni sebuah 1. Okay, kalau kena stop loss apa, kita gentle, cari setup lain. Okay. Kerana lagi satu kenapa saya rasa dia nak turun lah. Okay, ni pernah jadi previous base lah. Kita tarik belakang sikit. Kita nampak dia pernah buat kawasan support. Ini satu breakout sell H4, strong H4. Cuma di H1 masih dia baru close H1 dan kat sini dia akan buat kat sini ada satu kawasan yang saya jangkakan dia akan turun lah. Jadi dia akan turun lebih jauh. Ada juga kemungkinan untuk saya tak double bottom, tapi double bottom biasanya dia kena yang bottom yang kedua dia kena close di atas candle engulfing. Tapi apa yang berlaku di ketika ini, candle engulfing ni kita pasal ini adalah satu breakout sell. Tapi yang naik ni dia cuma hanya correction. Lagi satu kat sini tuan-tuan boleh menggunakan Fibo lah untuk tuan-tuan ukur ke mana nak pergi.
Sebab dia berlaku breakout ni, kita boleh tanda wave lah. Wave kat sini sampai ke sini, ABC breakout lah orang kata. Alright, kat sini kita boleh tanda body ke body lah. Tiponya. Kita boleh tengok sendiri, satu dan satu kat lah. Satu dan satu kat sini. Kat sini insyaAllah kalau dia buat turun, dia akan buat shadow kat sini. Mungkin juga dia akan sampai ke area sini lah. Kalau tuan-tuan entry. Dan pullback mungkin boleh sampai ke 50% menggunakan Fibo. So 50% dia sudah sampai berlaku rejection lah. 50% ni merupakan satu kawasan yang signifikan juga di M30. Kerana kalau tuan-tuan pasal di M30 ni, kita padam dulu. Ini merupakan kawasan resistant, breakout buy, dia retrace, jadi buy, naik kejap dan dia buat kawasan resistant dan dia drop kurang daripada 50%, dari retrace ke 50% area dan dia turun balik breakout 100%. Retracement ke 50% sekarang ni adalah solid, menunjukkan price ready untuk turun lebih jauh. Okay. InsyaAllah bagi saya USDJPY boleh turun lebih jauh. Okay, kalau tuan-tuan nak hold, nasib baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan nasib baik tak boleh hold lah, kerana di USDJPY kalau candle esok close dengan candle kapit macam ni, sell by sell, insyaAllah next candle adalah sell dan terdekat kita boleh retrace sampai 127 lah. Kat sini mungkin dia akan buat support, kat sini kita boleh letak buy balik. Jadi kalau kita tengok USDJPY ni tak boleh pakai juga, dia buat buy dia turun, dia naik lebih jauh. Tapi insyaAllah kerana setiap benda naik ni dia akan turun balik lah, dia akan kekal lama-lama macam tu kan. Sebab ini market dynamic, market semestinya ikut apa yang kita ni lah, kita jangkaukan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita cari entry yang low risk. Ratio 2 ni sebuah satu, ada modal kita masuk. Ratio yang cantik lah, maksudnya kalau kita ambil risiko tu ada kemungkinan untuk return 2 kali ganda daripada yang kita sanggup kelakkan. InsyaAllah tuan-tuan, malam-malam ni kalau ada beberapa setup yang kita share tadi, tuan-tuan boleh buat profit, kita boleh entry lah. Kalau tuan rasa belum ready, tak apa, jangan risau. InsyaAllah ada lagi setup lain pada masa akan datang yang benar dengan selera tuan-tuan, tuan-tuan boleh entry balik. Okay, kita di hujung rancangan kot. Okey, so terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama kami sampai ke hujung rancangan. Kami ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada anda semua. Okey, mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini adalah sekadar pandangan dan pendapat kami lah tentang pergerakan pasaran. Sekiranya bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan boleh ikutlah. Sekiranya ada perjanggahan, tuan-tuan dan puan buat timbang tara yang mana lebih baik dan tuan-tuan lebih bijak dalam trading ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, so kita di hujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan dan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.